warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat sekali lagi dapat peluang untuk bersiaran ya dalam siri sirah, dan inilah kelas yang pertama daripada 20 siri sirah yang dianjurkan oleh Interaktif Dakwah dan Tarbiyah Association yang headquartersnya ada di Wangsa Maju. Baik, nama saya Jeffrey dan saya sangat minat dalam belajar dan mengajar sirah. Hari ini malam ini saya bercadang untuk berkongsi tentang wahyu pertama, iaitu dalam sirah Nabi ni dia sangat banyak perkara yang kita boleh kongsikan. Ada yang menarik untuk sebahagian ataupun satu golongan, ada yang menarik untuk golongan yang lain. Saya hari ini bercadang untuk berkongsi tentang apa yang berlaku apabila Nabi berumur 40 tahun. Sebelum tu, bolehlah share video ni kalau rasa insyaAllah video ni akan bermanfaat untuk kawan-kawan kita. Dan boleh juga follow FB, IG ataupun YT, YouTube, Brother Lim Juisun. Brother Lim sebagai Presiden IDT ni, beliau banyak berkongsi tentang perkara-perkara yang menarik di dalam channel-channel yang saya sebut tadi ataupun media-media yang saya sebut tadi. Baik, dan jangan juga lupa untuk follow saya punya IG ataupun Facebook page lah bagi siapa yang berminat. Baik, jadi masuk Nabi berumur 40 tahun, Nabi SAW mula untuk beruzlah ataupun berkhalwat bersama atau bersendirian, di mana Nabi akan pergi ke Gua Hira untuk, kita boleh kata dalam bahasa kita, bertapa lah, untuk take time untuk berjauhan dari manusia. Kerana yang ini kita boleh bincang ni, yang bermakna ada masanya manusia perlu diam sekejap dan berfikir tentang hala tuju hidupnya mungkin, tentang apa yang dia sudah buat, apa yang dia sedang buat, dan apa yang dia akan buat ataupun merancang untuk buat. Kalau tidak, manusia akan terus je buat aja apa yang dia rasa betul sampai ke hujung nyawa, kemudian baru menyesal, sepatutnya aku ni kena buat gini lah, sepatutnya aku lupalah bab ini dan sebagainya. Jadi, dan biasanya umur 40 ialah satu umur yang agak signifikan, di mana sampai orang putih ada, dan orang-orang dalam psikologi ada satu istilah namanya midlife crisis. Maksudnya krisis pertengahan usia, yang mana manusia dilihat waktu umur 40-an ni mula berubah banyak perkara. Orang yang saya ada kawan yang dulunya tak tahu bawa motor kot, tapi sekarang dia dah mula beli motor yang besar dan berjalan ke sana ke sini. Contoh, kita juga kenal orang yang dulunya mungkin tak minat membaca, sekarang dah mula minat membaca pada umur berdekatan dengan umur 40. Jadi Nabi SAW sebagai seorang manusia yang dah hidup dan melalui macam-macam kehidupan orang Arab di Mekah tu, jadi Nabi pun decide untuk take some time for himself, untuk ambil masa untuk dirinya sendiri. Maka Nabi pergi ke Gua Hira. Di sana beberapa hari, ada riwayat kata beberapa bulan, ada sampai riwayat kata beberapa tahun. Punyalah pelbagainya riwayat, sampai seorang yang belajar sejarah tak boleh tidak akan sedar bahawa semua jenis ilmu ada apa kita boleh kata, ada perbezaan pandangan. Semua jenis ilmu.
Dan ini juga menjadikan kita orang yang sabar, orang yang tidak ta'assub, orang yang tidak fanatik dalam pandangan kita ataupun pandangan tok guru ataupun cikgu kita. So, relax, take it easy. Mungkin apa yang cikgu kita cakap tu betul dari satu segi. Tapi cikgu orang lain pun ada betulnya dari segi yang lain. Begitulah. Jadi, bila Nabi SAW beberapa hari di sana, mengikut riwayatnya, 3 hari sebelum peristiwa ini, Nabi dah mula nampak perkara-perkara yang pelik yang Nabi tak boleh explain. Di antaranya, disebut bahawa Nabi dengar ada batu yang beri salam kepadanya. Dan antaranya ialah Nabi bermimpi, beberapa jenis mimpi, yang mimpi itu berkisar sekitar ramalan, maksudnya perkara yang akan berlaku. Jadi, dan betul-betul esoknya memang jadi betul pula. Jadi Nabi, benda-benda macam ni menjadikan Nabi berasa pelik, tetapi para pensyarah hadis mereka kata ini semua untuk mempersiapkan Nabi SAW untuk perkara yang jauh lebih besar daripada itu, iaitu satu kejutan daripada pembawa wahyu, iaitu malaikat Jibril. Okay, jadi setelah beberapa hari Nabi berada di Gua Hira, ikut riwayatnya Nabi akan naik dan turun beberapa kali. Kemudian pada satu hari, mengikut riwayatnya itu hari Isnin, tiba-tiba di Gua Hira yang tak berapa ada manusia, sebenarnya tak ada orang langsung. Jangan lupa tuan-tuan, kakak-kakak, adik-adik yang berminat, sila share dan juga tinggalkan soalan di ruang komen kalau ada. InsyaAllah saya cuba untuk jawab ya. Jadi sambungan. Jadi Nabi SAW waktu berumur 40 tahun tu, tiba-tiba pada hari Isnin, ada seorang lelaki datang ke Gua Hira tu. Dan itu sendiri menyebabkan Nabi sangat terkejut. Terkejut sebab apa? Sebab itu Gua Hira tu bukan ada ruang untuk ramai orang. Kalau kita pergi naik sekarang, kita akan tahu betapa sempitnya tempat tu. Sekarang kalau nak sampai ke tempat yang dikatakan tempat Nabi beruzlah tu, tempat itu macam cukup untuk satu orang je. Tambahan pula nak pergi ke tempat tu antara nak kena panjat beberapa batu besar sampai ke kawasan tu ataupun kena lalui seolah-olah satu terowong yang cukup untuk kecil-kecil je lah. Orang yang besar sikit tu dah susah sikit nak lalu. Jadi barangkali sebab itulah Nabi terkejut dengan kehadiran seorang lelaki yang sangat smart. Tiba-tiba je dia kata iqra. Bacalah. Baca. Naratif ataupun jalan cerita yang kita biasa dengar ialah Jibril datang dan cakap baca. Baca aja. Tapi ada hadis riwayat, kalau tak silap saya, daripada riwayat Tabrani ataupun dalam kitab Sirah Ibn Hisham, disebut bahawa Jibril bawa satu lembaran kertas lah. Lembaran lah ya. Zaman tu belum ada lagi wujudnya kertas. Jadi Jibril bawa satu lembaran dan kata baca ni. Baca. Sebab jawapan Nabi ialah aku tidak membaca kan. Bukannya aku nak baca apa kan. Jadi Nabi kata ana biqari, I don't read. So Jibril yang masa tu dalam bentuk manusia, dia ulang lagi, baca. Bacalah, barangkali bacalah ni. Nabi kata I don't know. Bacalah, aku tak tahu membaca. Kemudian barulah Jibril, setiap kali dia kata baca, Jibril akan peluk Nabi kuat-kuat. Dan Nabi kata pelukan dia sangat kuat. Kemudian dia lepaskan Nabi, dia kata baca. Ulama berbincang kenapa Jibril kena peluk Nabi dengan kuat. Dan antara jawapannya ialah supaya Nabi berasa bahawa this is reality. Ini bukan mimpi kan. Mimpi biasanya sentuhan tu kurang sikit. Jadi macam mana manusia kadang-kadang kata, aku bermimpi ke? Kan dia pukul diri dia sendiri, ada orang cubit-cubit pipi dia, kata aku mimpi ke ni? Gitu jugalah Jibril peluk Nabi dan make sure Nabi tahu bahawa this is not
ini bukan mimpi. Jadi setelah 3 kali atau mungkin lebih Nabi kata, Jibril kata ikra, 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 Nabi tak baca, akhirnya turunlah wahyu melalui mulut Jibril ni. Wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq, iaitu 5 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hinggalah ke ayat yang kelima. Setelah dengar ayat-ayat ini, Rasulullah waktu itu belumlah dipanggil Rasulullah, tidak dipanggil Nabi. Nabi sendiri tak tahu apa rancangan Allah, takdir Allah terhadapnya. Yang Nabi tahu, dia seorang lelaki bernama Muhammad yang sudah berkahwin, yang ada anak angkat namanya Zaid bin Harisah dan sebagainya. Jadi Nabi terus lari setelah mendengar 5 ayat ni. Dia lari ke siapa? Nabi berlari terus ke rumahnya, iaitu rumah Khadijah binti Khuwailid. Dan ini pun satu petunjuk betapa rapatnya Nabi SAW dengan isterinya Khadijah. Itu menunjukkan betapa baiknya mereka sebagai suami isteri. Dan betapa je baiknya Khadijah sebagai isteri Nabi, betapa rapatnya mereka. Sebab kebanyakan manusia sebenarnya tidaklah berapa rapat dengan isterinya dan isteri kepada suaminya. Kebanyakan manusia ataupun ramai, saya boleh katakan, ada masalah rumah tangga dan sebagainya. Jadi ini adalah satu pasangan yang saya boleh katakan pasangan ideal, pasangan yang sangat baik sesama mereka. Dan bila Nabi sampai kepada Khadijah, Nabi kata zammiluni, zammiluni. Maksudnya selimutkan aku, selimutkan aku. Takutlah tu. Bila takut manusia akan rasa sejuk. Jadi selimutkan aku. Kemudian Khadijah pun berpidato ataupun menasihati Nabi dengan nasihat yang sangat bagus, ataupun dia memberi kenyataan. Khadijah kata, wallah, wallah, demi Allah, Allah tidak akan tinggalkan kau. Kerana engkau menghubungkan silaturahim, engkau membantu anak yatim, kau membantu orang susah, dan kau membantu perempuan yang kehilangan suaminya. Biasanya perempuan hilang suami dalam peperangan. Jadi Khadijah sebut 4 perkara ini. 4 perkara ini, dan Khadijah dengan yakinnya menganggap kalau kau buat perkara-perkara ini, Allah tidak akan tinggalkan ataupun Allah tidak akan menghina orang yang macam ini. Allahu Akbar. Cuba tengok apakah antara dakwah-dakwah pertama sebelum Nabi mengajar apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu akhlak. Khadijah sudah mula memperingatkan Nabi bahawa engkau manusia yang baik. Maka itulah dia ajaran agama kita yang antara yang pertama, iaitu tolong orang yang susah secara umum ya. Dan semua perkara yang Khadijah sebut, semuanya berbentuk hablum minan nas, iaitu perhubungan manusia sesama manusia. Itulah dia kemuncak kepada kebaikan manusia, itu manusia berbuat baik kepada manusia yang lain. Dan itulah ajaran agama kita, iaitu membantu orang yang susah. Semoga kita pun tergolong dalam golongan yang membantu orang yang susah. Maka setelah kejadian itu, Nabi SAW dalam keadaan yang sangat confused, keadaan yang sangat keliru. Khadijah, isteri Nabi, bawa Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Tapi sebelum itu, mungkin saya boleh tambah cerita tentang kenapa Nabi rasa sangat risau. Nabi kata, inni khasyitu ala nafsi. Aku takut atas diri aku sendiri. I am worried. Aku takut. Kenapa Nabi risau sangat? Dia cuma dapat pelukan seorang lelaki 3 kali dan disuruh untuk baca perkara yang dia tak boleh baca. Okey je. Kemudian terpacul daripada mulut lelaki tersebut yang kita kenal sebagai Jibril. Dan dia kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Apa yang besar sangat? Maknanya apa yang menakutkan sangat? Jadi ulama pun berbincang, kenapa? Apa yang menyebabkan Nabi risau ni? Maka jawapan yang saya rasa paling
menenangkan hati saya yang banyak bertanya soalan ni ialah bahawa Nabi buat kali pertamanya berjaya menghafal satu bait puisi. Sebab kalau kita tengok surah Al-Alaq, dia berbentuk puisi kan. Dia ada rima dia. Dia berbentuk ada rima dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuk dan seterusnya. Nak ceritanya, mungkin soalan seterusnya orang akan tanya, apa salahnya kalau hafal syair? Kan orang Arab memang suka syair. Kan, apa salahnya Nabi hafal? Inilah satu lagi masalah. Iaitu Nabi SAW terkenal sebagai orang yang memang tak boleh hafal syair. Kelebihan ataupun skill untuk hafal syair tidak ada pada Nabi SAW. Dan Nabi kita terkenal sebagai orang yang syairnya tak berapa jadi. Maksudnya kalau dia cuba untuk hafal pantun, pantun tu akan tunggang terbalik sikit. Saya bagi contoh, pantun yang paling famous, buah cempedak di luar pagar kan. Kan sedap je bunyinya kan, buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Kami budak kan. Barulah kalau cempedak, barulah dia kena dengan kami budak kan. Dia ada pembayang dia. Tetapi Nabi SAW orang yang boleh silap dalam buah nangka di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Kami budak baru belajar. Macam itulah. Nabi tak dapat hafal yang itu cempedak bukan nangka. Dan pernah Nabi ditegur oleh orang, ya Rasulullah. Nabi pernahlah cuba untuk hafal dan cuba untuk ajak ataupun beritahu kawannya, itu masa tu Abu Bakar As-Siddiq. Waktu ni dah beberapa tahun selepas kejadian Iqra' ni. Nabi kata, Nabi cuba untuk mendeklamasikan satu sajak, tapi sajak tu tunggang terbalik sikit. Dan Abu Bakar betulkan. Abu Bakar kata, bukan macam tu ya Rasulullah, tetapi saya lupa exactly apa yang disebut oleh Nabi masa tu, tapi ada kaitan dengan seorang nama seorang manusia lah. Itu Uyainah kan. Jadi Nabi terbalikkan nama dua orang manusia ni. Dan Abu Bakar kata, taklah Rasulullah, sebenarnya Baina ini dan Uyainah. Maka Nabi pun kata, apa bezanya? Sama je, dua-dua pun ada. Itulah. Dan bila Nabi kata apa bezanya, terus Abu Bakar ni, kita boleh bayangkan betapa mungkin meremangnya bulu tengkuknya kan. Betapa dia faham bahawa inilah lelaki yang sebenarnya tak boleh hafal apa-apa bait puisi seperti mana orang lain. Tetapi dia hafal ataupun ingat bait-bait puisi, kalau saya boleh gunakan perkataan tu, bait-bait puisi yang datang dari Allah melalui Jibril. Kan, iaitu semua surah-surah waktu itulah, surah-surah yang berbentuk makiyah, dan memang surah makiyah semuanya ada berbentuk bait puisi. Apa maksud surah makiyah? Maksudnya surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Contoh surah makiyah ialah yang famous, surah Yasin. Cuba tengok surah Yasin. Dia pendek-pendek dan ada irama di hujung-hujungnya. Contohnya Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kan ada hujungnya in. Itu contoh. Saya boleh katakan syair lah. Ataupun jenis-jenis syair dalam Al-Quran. Maka bila Abu Bakar dengar Nabi ni tak boleh hafal syair yang lain, dia kata, innaka, aku bersaksi ya, innaka Rasulullah, sesungguhnya engkau memanglah seorang Rasulullah. Allahu Akbar. Maksudnya berbalik kepada cerita kita di Iqra' tu, maka itulah kisah Nabi. Antara wahyu pertama yang turun kepada Nabi iaitu surah Al-Alaq, Iqra'. Yang menariknya dalam susunan Al-Quran, susunannya tidak mengikut susunan ayat itu diturunkan. Sepatutnya surah Al-Alaq, tak silap saya surah ke-95, sepatutnya jadi surah pertama. Tapi tengok-tengok surah Al-Fatihah pula yang pertama, kemudian Al-Baqarah surah yang kedua kan. Dia macam, kenapa ya? Jawapannya ialah
ada pandangan yang mengatakan itulah susunan yang disusun oleh Nabi sewaktu Nabi bertadarus dengan Jibril. Jadi susunan yang kita nampak sekarang ni ialah susunan yang disusun oleh Nabi SAW dan begitulah yang diturunkan kepada kita sampai sekarang. Tetapi ada riwayat yang sebut bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang senior, dia ada susunan Al-Quran dia sendiri yang berbentuk kronologi, iaitu ikut timeline. Jadi dia bermula dengan surah Al-Alaq, kemudian Al-Muddassir dan sebagainya. Itulah kalau siapa yang berminat untuk belajar ulumul Quran, boleh tanya kepada ustaz-ustaz yang mengajar, ada ke kan cerita macam ni. Maka apabila Nabi SAW mendapat wahyu pertama, Khadijah tidak berhenti setakat memuji Nabi bahawa dia orang baik, jadi jangan risau. Tapi Khadijah cuba untuk membantu Nabi. Macam mana nak bagi kita faham apa yang tengah berlaku ni? Maka Khadijah pun decided, dia mengambil keputusan, jom kita pergi jumpa dengan, sebenarnya Khadijah berjumpa dengan sepupunya, iaitu Warakah bin Naufal. Dan Warakah bin Naufal ialah satu peribadi, personality yang menarik sebab ceritanya akan datang dalam sejarah hanyalah sekejap, iaitu di awal-awal Islam. Kerana setelah kejadian ini, beberapa hari ataupun minggu selepas kejadian yang saya akan ceritakan ini, Warakah bin Naufal akan mati. Dan untuk pengetahuan, Warakah waktu itu dah berumur sangat tua, mengikut riwayatnya 80-an ke atas, dan dia punya kening-kening ini benda putih dan matanya sudah buta. Dan ini satu lagi poin yang menarik yang kita boleh belajar dalam sejarah, betapa ramainya orang di zaman Nabi, kemudian zaman sahabat dan zaman tabi'in dan tabi'in, iaitu lebih kurang tahun 1200 ke 400 tahun yang dulu, betapa ramainya daripada mereka ini buta. Dan sebagai rekod, Anas bin Malik akan buta di hujung-hujung kehidupannya. Ibnu Abbas pun buta di hujung-hujung usia tuanya Ibnu Abbas. Kemudian siapa lagi? Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi, juga akan buta di hujung hidupnya. Jadi ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang bila di hujung-hujung nyawanya, dia akan jadi buta. Dan perawi-perawi hadis juga ada yang buta kan. Jadi jawapan kepada kenapa mereka ini ramai yang buta boleh jadi, kalau mengikut apa ilmu yang saya adalah dalam perubatan, itu boleh jadi masalah katarak, iaitu selaput putih mata di depan, sebab itulah mereka buta. Kalaulah perkara itu berlaku di zaman sekarang, alhamdulillah katarak boleh diselesaikan dalam masa mungkin kurang dari 1 jam. Kawan-kawan saya daripada pakar geng-geng ophthalmologist, pakar-pakar mata boleh bagi komen kot bagi siapa yang dengar video ini. Baik, sambungan cerita, bila Warakah, jadi Brother Lim Jusun disebut sila share live ini, semoga memberi manfaat kepada kita semua, dan sila tinggalkan komen dan soalan di ruang komen. Terima kasih Brother Lim. Jadi sambungan cerita kita, apabila Khadijah bawa kepada Warakah, menariknya, siapa Warakah ni? Apa kelebihan dia yang Nabi mesti berguru dengan beliau ni? Siapa dia ni? Bayangkan, Nabi kita belajar daripada seorang lain. Orang lain ni siapa? Nabi ke? Apa dia punya kelebihan dia? Jadi ceritanya ialah bahawa Warakah bin Naufal seorang yang mengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad, agama yang paling dekat dengan zaman Nabi Muhammad ialah ajaran, dipanggil ajaran Isa al-Masih, iaitu Isa alaihi salam ataupun Jesus. Itu kita boleh sebut sebagai Kristian lah, Christianity. Jadi Warakah bin Naufal terkenal sebagai orang Arab yang beragama Kristian kuno, Kristian lama ataupun mungkin saya boleh sebut Ortodoks kot, yang masih percaya bahawa Nabi Isa ialah bukan anak Tuhan tetapi Nabi, seorang Nabi seperti mana juga Nabi Muhammad kemudian ni.
Jadi Waraqah bin Nawfal juga dikenali sebagai orang yang sangat bagus dalam bahasa Ibrani, Hebrew, dan beliau sewaktu itu menterjemahkan Bible ataupun Injil dalam bahasa Hebrew ke bahasa Arab untuk kegunaan orang-orang Kristian Arab. Jadi menariknya Waraqah bin Nawfal inilah kan dikategorikan sebagai satu daripada beberapa orang hunafa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hunafa? Hunafa datang daripada satu kata ataupun perkataan, iaitu perkataan Hanif. Apa maksud Hanif? Hanif bermaksud lurus. Jadi kenapa mereka ini golongannya dianggap golongan yang lurus? Jadi jawapannya ialah bahawa mereka dianggap ataupun dikategorikan sebagai yang masih mengikut ajaran yang lurus daripada asal. Kerana kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahawa Nabi Adam AS, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, semua Nabi ini membawa ajaran yang lurus, iaitu ajaran Tauhid kepada Allah. Ajaran yang mengesakan Allah sahaja, yang tidak menduakan Tuhan, tidak menjadikan batu sebagai Tuhan ataupun sembahan, tidak jadikan manusia, tidak menjadikan orang yang sudah mati sebagai sembahan. Jadi Allah sahaja yang berhak disembah. Allah itulah Tuhan satu-satunya Tuhan kita. Waktu kalimah kita ialah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi sewaktu Nabi belum dapat Quran, belum lagi ada konsep Islam ataupun Quran ataupun hadis Nabi Muhammad Rasulullah dan sebagainya, mereka masing-masing ada yang sembah seperti mana kawan-kawan kita daripada ajaran Hindu yang ajaran yang dipanggil Hindu, sebenarnya itu ajaran yang sangat lama, iaitu ajaran yang menganggap macam dunia ini sendiri macam Tuhan, ataupun patung itu sebagai medium untuk kita menuju ke Tuhan dan sebagainya. Jadi dalam kesibukan ramai orang yang menyembah batu, menyembah kayu yang mereka ukir dan sebagainya, ada satu golongan yang masih mengekalkan kefahaman bahawa Allah sahaja yang berhak disembah. Walaupun mereka ada cara solat ataupun cara puasa ataupun cara haji dan lain-lain yang berbeza-beza sama mereka, tapi mereka masih maintain dalam ajaran yang lurus, dan mereka inilah yang dipanggil hunafa ataupun yang hanif. Jadi untuk pengetahuan, ada beberapa lagi orang yang famous di kalangan dalam sejarah sirah ataupun sejarah Rasulullah yang juga dianggap hunafa. Di antara orang yang dianggap hunafa ialah atuk Nabi ataupun datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Ada ulama yang menyenaraikan Abdul Muttalib sebagai satu daripada golongan yang lurus. Dan antara orang lain yang dianggap ataupun dibubuh di dalam senarai orang yang mengikut ajaran yang lurus ialah Zaid ibnu Amru. Zaid ibnu Amru ialah ayah kepada Sa'id ibnu Zaid. Dan sebenarnya saya tahu dan saya faham ramai yang mungkin tak pernah dengar kedua-dua nama ini, tetapi saya nak sebut tentang Sa'id ibnu Zaid. Sa'id ibnu Zaid disenaraikan daripada 10 orang yang dijanjikan syurga, yang Nabi pernah sebut dijanjikan syurga dalam satu hadis yang pendek sajalah, bahawa Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Talhah, Zubair dan sebagainya, termasuklah Sa'id ibn Zaid. Jadi ayahnya Zaid ibn Amru juga termasuk dalam golongan hunafa. Dan mengikut riwayatnya, ayahnya inilah yang sibuk mengambil anak-anak perempuan daripada beberapa kabilah Arab yang suka tanam anaknya hidup-hidup supaya budak-budak ini ada kehidupan. Dialah orang yang akan kutip budak-budak ini daripada family masing-masing dan jaga. Kemudian bila sudah besar sedikit, dia akan pergi kepada family itu sekali lagi dan tanya kalau family itu nak terima tak anak perempuan mereka yang mereka buang ni ataupun mereka cadang untuk bunuh. Dan ada yang ambil anak perempuan, ada yang biarkan Zaid menjaga anak mereka. Jadi inilah antara hunafa dalam
dalam senarai Hunafa. Satu lagi orang yang famous, baru-baru ini famous kerana ada polemik tentang cerita kisah hidup individu ini, namanya Ubaidillah ibnu Jahash, iaitu sepupu kepada Nabi kerana mak Ubaidillah ialah makcik Nabi lah. Jadi nak ceritanya, Ubaidillah ibnu Jahash diceritakan bahawa beliau dulunya daripada ajaran seperti juga Warakah bin Naufal, ajaran Kristian. Kemudian beliau masuk Islam, kemudian beliau berhijrah ke Ethiopia. Nanti kita akan belajar tentang penghijrahan ke Habasyah ataupun Afrika ataupun dipanggil Ethiopia. Ada yang sebut Eritrea. Jadi bila dia hijrah ke situ, setelah beberapa lama, si Ubaidillah ibnu Jahash ini kononnya berminat dengan ajaran Kristian kembali, maka beliau pun meninggalkan Islam dan masuk Kristian. Kemudian beliau mati dalam keadaan tidak Islam lah. Jadi yang menariknya ialah isteri Ubaidillah ini ialah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, yang akan tercerailah dengan si Ubaidillah ini, dan Ummu Habibah kemudian akan bernikah dengan Nabi Muhammad SAW dan dia akan dipanggil Ummul Mukminin, ibu kepada orang mukmin. Jadi balik kepada cerita Hunafa tadi, maka inilah di antara orang-orang yang mengikut ajaran yang lurus. Okay, jadi berbalik kepada cerita Warakah bin Naufal. Apa yang Warakah sebut apabila Nabi dan Khadijah cerita kepadanya apa yang berlaku, Warakah jadi excited, jadi gembira kerana akhirnya Nabi turun. Nabi turun. Akhirnya Nabi diutuskan. Jadi kita dah ada soalan. Boleh saya jawab terus tak? Okay lah kot. Sebab dia berkaitan. Assalamualaikum doktor, adakah Warakah juga termasuk sebagai Hunafa? Bukankah dia itu mengandung ajaran Nasrani? Apakah status beliau pada etika ahli sunnah, Muslim ataupun tidak? Terima kasih Al-Fakir Nimuha atas soalan. Maka persoalan ini zaman Nabi lagi dah bincang dah. Walaupun Warakah ni tak pernah dengar ayat yang lain selain daripada Iqra' itulah. Kalau ikut ceritanya, dan dia tak pernah mendapat dakwah Nabi yang panjang-panjang tu. Simple aja, dia yang bercakap, Nabi dengar pula tu, seolah-olah dia pula yang berdakwah. Kemudian dia mati. Jadi bila dia mati, adalah sahabat-sahabat yang berbincang, Warakah ni kira Islam ke tidak? Macam mana kita ada curiosity, kita pun ada rasa sifat ingin tahu, sahabat pun ada juga sifat ingin tahu. Maka Nabi pun mencelah, dan Nabi kata, jangan cakap apa-apa yang buruk tentang Warakah kerana dia berada di antara dua jannah, di antara dua taman, di taman-taman ataupun di syurga. Maknanya Warakah bin Naufal ni bukan dapat satu jannah je, dia dapat dua jannah, dua kebun di syurga, yang bermaksud Warakah bin Naufal bolehlah digolongkan sebagai salah seorang daripada sahabat Nabi. Kalau mungkin ada orang tanya, tapi dia bukan Nasrani ke, Kristian ke? Dia tak percayakan Nabi apa-apa? Jawapannya ialah, itu ialah zaman pembentukan ajaran yang baru ni. Belum lagi siap kan, Nabi pun tak tahu betul-betul apa peranannya. Surah Al-Muddassir yang ada unsur qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan kan. Nabi belum lagi dapat arahan dari Allah untuk memberi peringatan dan sebagainya. Maka Warakah mati dalam keadaan itu, maka selesailah isu Warakah bin Naufal. Apa yang Warakah sebut kepada Nabi ialah, sesungguhnya yang jumpa kau itu ialah namus. Apa maksud namus? Dalam bahasa mereka, namus bermaksud penyimpan rahsia. Dalam bahasa Ibrani mungkin. Itulah dia gelaran yang diberikan kepada Jibril ataupun Jibrail. Namus, penyimpan rahsia. Kenapa Jibril dipanggil penyimpan rahsia? Kerana dengan Jibril ada banyak rahsia. Bayangkan, daripada awal dunia ini diciptakan sampai sekarang, Jibril sudah ada. Kalaulah kita dapat bersembang dengan Jibril walaupun 1 jam, Allahu Akbar, entah apa-apa info lah kita boleh dapat dan kita boleh tanya kepada Jibril kan. Semoga satu hari nanti kita ada peluang untuk berjumpa dengan Jibril dan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan kita boleh jumpa sesama kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik,
Jadi Jibril dipanggil penyimpan rahsia kerana dia sudah bergaul dengan semua Nabi SAW. Jibril sudah berdialog dengan Allah, sudah jumpa Allah, sudah jumpa dengan malaikat, jumpa dengan jin dan sebagainya, sudah tengok syurga, sudah tengok neraka, maka beliaulah di antara penyimpan rahsia yang besar. Jadi balik kepada cerita kita, maka Warakah bin Naufal kata itulah dia si penyimpan rahsia yang besar dan engkau ini seorang Nabi. Dan engkau ni, dia tengah cakap kepada Nabi apa yang akan jadi kepada dia. Dan kau ni akan dibenci oleh keturunan kau ataupun keluarga kau. Dan kemudian mereka akan memerangi kau dan mereka akan halau kau dari sini. Wah, dengan kata-kata Warakah ni, Nabi jadi terkejut. Kenapa pula orang nak halau aku dari sini? Cuba bayangkan tuan-tuan, kakak, adik-adik. Zaman dulu manusia tidak berhijrah tanpa sebab. Hijrah memang memerlukan satu sebab yang sangat kuat. Sebab ke, ke, keselamatan dan kekuatan dan identiti seseorang berkaitan sangat rapat dengan bangsanya. Kalau saya tiba-tiba dicampak ke Indonesia ataupun dicampak ke Jepun zaman sekarang, saya akan bina tempat kerja saya kan, saya ada rumah, kemudian saya ada keluarga saya dan semua orang boleh hidup dengan harmoni. Bukan, ini bukan satu realiti 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu, kalau kita tidak ada tribe kita ataupun puak ataupun kabilah kita, maka manusia akan rasa mereka boleh bully kita, mereka boleh buat apa yang mereka nak. Maka tak logiklah Nabi sebagai seorang anak jati Mekah, takkanlah diorang nak halau aku. Kena bayangkan Nabi umur 40 tahun waktu tu. Macam saya lah, saya dah umur 42 sekarang. Jadi saya boleh katakan, siapa nak halau aku dari, kalau aku duduk Ipoh kan, saya orang asal Ipoh dulu. Memang saya memang asal Ipoh, mana dulu pula. Saya asal Ipoh. Saya akan terkejut kalau orang cakap, Dr. Jeffrey, kita nak halau you daripada Ipoh. Macam, siapa kau nak halau aku? Aku anak jati sini kot. Aku lahir pun dekat Kuala Kangsar, setengah jam dari Ipoh. Siapa kau untuk halau aku kan? Kenapa kau nak halau aku? Aku nak orang sini. Begitulah juga mungkin apa yang difikirkan oleh Nabi SAW. Why? Kenapa nak halau aku kan? Apa sebabnya? Maka Warakah pun jawab, ya mereka, setiap orang yang membawa risalah seperti yang kau bawa akan dihalau. Sewaktu itu tak logik pada pandangan Nabi, tak logik pada pandangan orang-orang keliling mungkin yang dengar. Kenapa nak kena halau? Tapi itulah yang exactly berlaku 13 tahun setelah kejadian ini. Itu masa umur Nabi 53 tahun. Nabi tak ada cara lain kecuali cuba mendapat suaka politik atau perlindungan daripada kabilah-kabilah lain dari negeri yang lain. Contoh, Nabi pernah pergi ke Taif untuk mendapat suaka politik untuk selamatkan diri Nabi dan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Akhirnya Nabi dibuli dan dibaling batu oleh orang Taif. Kemudian Nabi cuba untuk berbincang dengan beberapa kabilah-kabilah yang lain, tapi semuanya gagal ataupun kurang syaratnya, tak cukup syaratnya. Akhirnya orang Madinah lah yang menerima Nabi sebagai tetamu di Madinah, dan berlakulah penghijrahan dari kota Mekah ke kota Madinah secara beramai-ramai, dan itulah sebabnya kita ada Madinah yang kita panggil Madinah sekarang. Dan itu juga lah sebabnya kenapa Madinah sedang simpan ataupun memiliki jasad Nabi yang dikuburkan di tepi masjid tu, iaitu di rumah Aisyah sekarang. Dan itulah sebab Abu Bakar juga dikebumikan di sana, Umar dikebumikan di sana, dan itulah sebabnya Madinah menjadi headquarters ataupun ibu pejabat selama 35 tahun awal hijrah. Jadi berbalik kepada cerita Warakah bin Naufal, dan Nabi pun sudah terima bahawa Nabi ada satu mission, tetapi Nabi tak yakin ataupun tidak clear apakah yang Nabi kena buat kan. Dan Warakah pun mungkin tak sempat nak cerita segalanya, ataupun mungkin Warakah pun tak tahu apa lagi yang akan jadi. Maka kisah itu tergantung macam tu saja. Maka Nabi pun menunggu, sebab disebut bahawa yang datang kepada engkau tu malaikat. Maka Nabi pun tunggulah, mana malaikat ni? Tak datang-datang yang dipanggil Namus tu. Kata malaikat mesti ada dia punya follow up kan. What's next? Maka sambil menunggu dan menunggu dan menunggu, tak ada apa pun yang berlaku. Akhirnya Nabi rasa sangat stres, dan ada riwayat dalam Bukhari
Nabi kata aku pergi ke lereng-lereng bukit dan berasa untuk mahu menghempas diri aku kan. So, dalam bahasa kita macam nak terjun aja lah daripada bangunan yang tinggi kan, sebab stres sangat, stres memikirkan apa yang warakah cakap, apa realiti sebenar, ke aku yang dah aku melihat perkara yang orang lain tak patut lihat kan, ataupun macam syaitan ke tu kan, syaitan ke, ataupun mungkin imajinasi aku, ataupun mungkin aku berhalusinasi. Macam-macam kemungkinan ada dalam benak fikiran kita kalau kita berada di tempat Nabi SAW. Dan Nabi mengaku sampaikan aku rasa macam nak hempas diri aku di lereng-lereng bukit, tetapi akan ada kedengaran orang sebut, ya Muhammad, sesungguhnya engkau seorang Nabi. Seolah macam itulah. Maka Nabi rasa yakin sikit, maka Nabi membalik rumah, dan benda itu akan berlaku beberapa kali. Rasa stresnya Nabi ataupun rasa resahnya Nabi SAW. Cerita ini sahaja. Bila kita campurkan cerita dari awal sampai sekarang, cerita-cerita yang saya cerita ini pun cukup untuk kita faham bahawa cerita ini bukan rekaan seorang lelaki yang mahukan kuasa, mahukan pangkat dan mahukan nama. Sebab cerita ini berbentuk seolah-olah ada unsur memalukan diri sendiri. Kan, cerita ni tak cantik sangat. Sebab aku lari kepada isteri aku takut, apa yang aku nampak, aku rasa gini, aku rasa gitu, dan aku rasa resah, aku minta dia selimutkan aku, kemudian aku rasa macam nak hempas je badan aku ke dari lereng-lereng bukit yang tinggi. Bukankah ini semua unsur tak macho kan, kalau kita boleh guna perkataan tu? Tak macho lah. Kalaulah ada orang yang mengaku Nabi, cuba tengok balik sejarah hidup orang ni yang mengaku Nabi kemudian ni, biasanya ceritanya sangat cantik. Iaitu pada satu malam aku bermimpi, Jibril datang, kemudian aku bangun, Jibril ada kat tepi aku, kemudian Jibril kata engkaulah Nabi Melayu. Contohnya, dia berbentuk macho, dia tak ada bentuk-bentuk yang akan memalukan diri lah. Jadi cerita ini saja yang berbentuk macam berterabur, yang tak berapa cantik lah saya boleh katakan jalan ceritanya. Ini sendiri menunjukkan bahawa perkara ini perkara yang besar, dan ini tak ada kaitan langsung dengan ada unsur untuk untuk mencipta cerita ataupun mereka cerita lah. Itulah ceritanya. Kemudian sambungan kepada cerita yang Nabi rasa stres sangat setelah beberapa lama, mengikut riwayat ada yang kata 2 minggu, ada yang kata sebulan, dalam keadaan Nabi tengah stres dan berjalan di jalan-jalan di lorong-lorong di jalan raya lah, jalan-jalan di lorong-lorong di Mekah, sambil menunduk dan rasa stres, boleh jadi tiba-tiba nama Nabi dipanggil, dan Nabi pun pandanglah ke kiri, tak ada apa-apa, pandang ke kanan, tak ada apa-apa. Kemudian Nabi pandang ke atas, rupanya itu ialah Jibril alaihissalam. Dan waktu itu Nabi kata itulah kali pertama Jibril menampakkan diri kepada Nabi dalam bentuknya yang asal. Jadi itulah Jibril dalam bentuk asal, dan untuk pengetahuan Jibril ni ada 600 sayap. Wallahu alam macam mana rupa yang sebenar. Nabi sampai tak boleh nak describe lah, tak boleh nak cerita lah macam mana rupa sebenar Jibril. Nabi cuma pernah sebut yang aku memandang sampai ke ufuk belah kiri aku, dan aku nampak sayapnya masih lagi di sana. Aku memandang ke belah ufuk hujung sana, sayapnya masih ada. Maksudnya Jibril ini bila dia lebarkan sayapnya, dia lebih besar daripada bumi ni. Dan kita boleh bayangkan yang Jibril boleh peluk bumi yang kita rasa besar sangat ni, Jibril boleh peluk bumi ni. Bayangkan apa perasaan Nabi tengok satu makhluk yang sangat besar macam tu, cantik pula tu, dan Wallahu alam lah macam mana rupanya. Jadi untuk pengetahuan lah, Jibril ni memang sangat besar, dan ikut riwayatnya kaum Nabi Lut, kota Sadom tu, apabila mereka sudah sangat derhaka kepada Allah dalam bentuk yang kita semua tahu, maka Jibril akan datang. Jibril datang dan gunakan satu sayapnya, dan dia kuis ataupun dia korek tanah di bawah kota Sadom tu, dan Jibril angkat tanah tu dengan kampung-kampung tu sekali lah. Maksudnya satu piece of land, satu lapisan bumi dibawa sampai ke langit, sampaikan malaikat-malaikat dekat langit boleh dengar kok-kokan ayam daripada bumi ni. Sebenarnya tanah bumi yang bahagian tu dah dibawa tinggi sebab tu boleh dengar. Kemudian Jibril
hempas bumi itu terbaliklah lapisan bumi itu. Begitukah kuatnya Jibril, dan wallahu alam macam mana cantiknya dia dan macam mana keadaan dia. Wallahu alam, semoga kita ada peluang untuk melihat Jibril nanti. Jadi Jibril cakap kepada Nabi bahawa minta maaf, sebelum sempat Jibril cakap apa-apa, Nabi mengaku bahawa dia melihat ke atas dan dia melihat perkara yang dia tidak pernah lihat. Kemudian lutut Nabi jadi lemah dan Nabi pun terus melutut atas tanah. Kemudian dia kumpul kekuatan dia untuk bangun dan berlari semula ke kawan baiknya, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Sekali lagi, apabila si suami ini rasa down, rasa risau, rasa cemas, tempat yang dia rasa dia akan mendapat nasihat yang baik, mendapat sokongan yang baik daripada isterinya. Semoga Allah berilah isteri-isteri yang baik kepada kita dan Allah memberikan suami-suami yang baik kepada adik-adik, kakak-kakak yang mendengar kuliah kita hari ini. Jadi balik kepada cerita kita, apabila Nabi balik, Nabi kata zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah cuba tenangkan Nabi, kemudian wahyu yang kedua pula turun, itu daripada surah Al-Mudathir. Jadi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, disebut wahai orang-orang yang bertutup ataupun berselimut, bangun dan berilah peringatan. Dan ada ulama yang menyebut bahawa itu tandanya Nabi yang sebelum ni dianggap Nabi sebab tu dapat Iqra'. Apabila turunnya surah Al-Mudaththir, Nabi sudah naik taraf jadi Rasul, iaitu sekarang Nabi mula ada kewajipan untuk menyampaikan pula qum fa'anzir, berilah peringatan. Maka mula Nabi memberi peringatan kepada kawan-kawan yang rapat, yang dekat-dekat dan sebagainya. Ada soalan lagi tak? Mungkin sementara saya kita break sekejap. Untuk pengetahuan, IDT sentiasa memerlukan dan mengalu-alukan sumbangan daripada pihak tuan dan pihak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, supaya anda sumbang dan kami akan sampaikan. Kami akan sampaikan kepada orang yang memerlukan. Kami akan bantu ustaz-ustaz untuk pergi ke kawasan-kawasan yang tertentu untuk menyampaikan. Kami akan buat kelas, kami akan handle kelas-kelas untuk mu'alaf, untuk orang yang baru masuk Islam, yang sudah lama Islam, kelas-kelas di IDT itulah. Sementara tu biarlah saya iklankan sikit untuk siapa yang berminat. Jangan lupa untuk cari hashtag Geng Sirah, hashtag Geng Sirah, GENGSIRAH, Geng Sirah, untuk dapatkan video-video yang diterbitkan oleh IDT juga, video-video ringkas dalam 5 minit, 6 minit. Di dalam YouTube pun ada, Facebook pun ada. Video-video ni saya sampaikan sebab bab sirah ni kiranya bab yang saya minat lah. Jadi saya akan sampaikan video-video tersebut. Dan jangan lupa untuk share video ini, walaupun sudah lewat, kita dah ke minit ke-48, share je kepada kawan-kawan. Mungkin apabila kawan kita dengar sebahagian daripada cerita kita ni, dia kata, wah, aku sukalah cerita macam ni kan, aku sukalah nak belajar sirah, maka dapatlah kita juga kelebihan ataupun pahala daripada Allah kerana menyampaikan perkara yang baik dan menghubungkan dua orang yang saling yang memberi dan yang menerima. Contohnya macam saya memberi information, saya mengajar dan orang itu menerima ajaran. Tuan-tuan perempuan menjadi ejen lah kepada perubahan manusia-manusia ni. Baik, berbalik kepada cerita kita, apabila dah mula ada ajakan untuk memberi peringatan, maka antara ajakan-ajakan pertama yang direkodkan dalam Quran ialah apabila Nabi pergi, cerita ini terjadi dalam setahun ataupun mungkin 2 tahun setelah Nabi mendapat wahyu pertama dan kedua ni. Jadi Nabi disuruh untuk berkongsi dengan saudara-saudaranya sendiri. Maka Nabi pun pergilah ke Bukit Safa. Bukit Safa ialah bukit yang dekat dengan Kaabah. Marwah ialah bukit yang jauh sikit. Jadi Safa Marwah ni famous lah. Jadi Nabi berada di Bukit Safa.
Dan Nabi pun kata, Nabi menggunakan, Rasulullah menggunakan sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu, apa dia panggil, slogan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil macam battle cry, satu moto, slogan ataupun jeritan semangat lah, macam dalam pengakap ada tepuk pengakap tu kan. Jadi ada satu slogan yang kalau orang Mekah sebut bermaksud ada tentera yang akan datang. Jadi slogan tu berbentuk wa subahah, wa ataupun wa subahah, betul. Jadi apabila Nabi kata, Nabi gunakan slogan yang sepatutnya digunakan untuk peperangan tapi dalam keadaan tidak berperang. Jadi Nabi kata wah subah, wah subah. Jadi bila dengar wah subah ni, orang Arab di keliling Mekah ni pun datang berkumpul lah dekat Bukit Safa. Why? What's happening? Nah, jadi apa yang jadi ni? Maka Nabi pun mulalah berpidato ataupun menyampaikan. Nabi kata, wahai saudara-saudara aku, percaya tak engkau kalau aku katakan di sebalik bukit ni ada tentera berkuda yang on the way untuk serang kita. Maka betul lah yang Nabi gunakan slogan tu, betul lah tu. Itulah slogannya. Kalau ada kita ni mungkin diserang, itulah slogannya. Tuan-tuan, untuk lebih memahami apa yang saya cuba sampaikan, cuba bayangkan 1400 tahun dulu. Macam mana kita nak tarik perhatian orang? Kerana ramai orang ataupun hampir semua orang nak menarik perhatian orang lain. Sebab orang jual barang. Ini kain aku, ini unta aku, ini hamba aku, ini apa, ini kurma yang aku nak jual. Semua orang nak tarik perhatian orang lain. Jadi macam mana kita nak tahu orang yang tarik perhatian orang untuk menyaga dengan tarik berbeza atau nak membezakan dengan orang yang tarik perhatian orang lain untuk betul-betul perhatian yang penting. Maknanya ada satu perkara yang kecemasan yang tak boleh main-main. Jadi orang Arab akhirnya macam seolah bersetuju, dia macam satu undang-undang yang tak tertulis lah, bahawa bila sebut wah subahah di atas bukit macam tu, itu tandanya habislah kita, siap sedia. Gitulah. Maka Nabi menggunakan slogan yang sama tetapi bukan untuk berperang. Kat sinilah Nabi akan kena ni. Jadi bila kata wah subahah, maka semua orang berkumpul. Yes, why? Apa jadi? Dia kata, percaya tak kalau aku katakan di sebalik bukit ini ada segolongan tentera berkuda yang datang nak serang kita? Dia kata, ya mestilah, engkau pun al-amin. Sebab engkau pun orang yang sangat amanah. I mean, why not? Engkau orang yang baik. Mestilah kami percaya. Maka ayat seterusnya Nabi kata apa? Percaya tak kalau aku katakan bahawa aku seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kamu semua tentang adanya syurga dan adanya neraka dan sebagainya. Wah, tiba-tiba terkejut semua orang. Apa ni? Kan? Dalam keadaan terpenga-pinga, dan mungkin ada orang yang jadi marah tapi tak berani nak marah sebab Nabi ni cucu kepada Abdul Muttalib. Orang yang sangat penting dalam Bani Quraisy ni, dipanggil Bani Hashim. Jadi orang tak berani nak cakap apa-apa kepada Nabi walaupun dia mungkin rasa macam what is this? Ini rubbish. Patutnya kau tengah cakap kat kami tentang tentera, tiba-tiba cerita tentang engkau seorang Nabi lah, Rasul lah, apa ni kan? Jadi orang yang berani untuk berkata sesuatu mestilah datang dari darah daging Nabi juga, iaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab dia angkat tangan dan dia tunjuk sign stop. Dia kata stop. Berhenti, dia kata tabban laka ya Muhammad. Dia kata celaka engkau wahai Muhammad. Dia marah sangat. Sebab Nabi dah gunakan slogan yang sangat penting, suatu perkara yang dia anggap sangat tak penting dan sangat jahat dan sangat berbentuk murtad daripada agama biasa mereka, iaitu agama banyak Tuhan. Tabban laka ya Muhammad. Dia kata celaka engkau ni Muhammad. Terdiamlah Nabi SAW. Apa yang Nabi boleh jawab kepada pakcik dia sendiri yang mencelakakan dia di depan semua orang? Boleh jadi waktu itu ada 200-300 orang. Terdiam Nabi. Tapi yang menjawab si Abu Lahab ni punya kecelakaan ni, ataupun ialah celaan si Abu Lahab ni, Allah turunkan ayat itu dipanggil surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab kan. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi itulah dia asbabun nuzul ataupun sebab turunnya surah
Al-Masad, iaitu turunnya di area Bukit Safa, peristiwa di sana kerana Nabi cuba nak menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang terdekat itu daripada Quraisy. Wallahu alam. Jadi itulah dia jawapan dari Allah untuk menyedapkan hati Nabi, ya, dan juga kerana Nabi tak boleh cakap apa-apa. Sebagai tambahan kepada cerita ini, sewaktu peristiwa ini berlaku, Nabi sebenarnya berbesan dengan Abu Lahab. Menarik juga cerita ni kan? Berbesan pula. Dan untuk pengetahuan, nama asal Abu Lahab ialah, nama sebenarnya ialah Abdul Uzza. Nama sebenarnya Abdul Uzza dan dipanggil Abu Lahab kerana dia sangat dia handsome yang menyala. Lahab bermaksud menyala-nyala lah, panas macam panas menyala. Maka handsome si Abu Lahab ni ialah handsome menyala, sebab itulah dia dipanggil Abu Lahab. Maknanya bapa yang handsome menyala, itulah. Jadi Abu Lahab ni terkenal lah dengan isterinya sebagai selebriti punya pasangan lah. Dah lah handsome, dah lah cantik, kaya pula tu. Lepas tu kedudukannya tinggi dalam society kan, orang hormat dan sebagainya. Itulah. Jadi sebab itulah dia berani untuk cakap kasar-kasar dengan Nabi tu. Ceritanya setelah kejadian itu mereka ni berbesan, tetapi akhirnya si Abu Lahab ini memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad punya anak-anak. Jadi si Abu Lahab suruh kedua anaknya dua-dua yang sini namanya Utbah dan Utaibah. Kedua-dua anak Abu Lahab ini akhirnya disuruh menceraikan dua anak Nabi, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Mereka menceraikan lah. Yang kemudiannya si Ruqayyah ini akan bernikah dengan Uthman, dan sebab itulah Nabi sangat sayang kepada Uthman, kerana kita boleh bayangkan yang Uthman telah menyelamatkan maruah keluarga Nabi lah, kita boleh katakan daripada satu segi kan, telah diceraikan oleh keluarga Abu Lahab. Dan ada juga riwayat yang sebut bahawa mereka ini tidak berkahwin sebenarnya, tidak menikah, tetapi hanyalah bertunang. Jadi macam biasalah riwayat dalam sejarah akan ada pelbagai kan. Jadi itulah ceritanya di antara perkara yang berlaku pada awal-awal wahyu pertama, dan kemudian saya sudah menceritakan tentang wahyu kedua. Dengan tu saya rasa jangan lupa untuk sertai kami, beri sumbangan, datang ke kelas-kelas kami. InsyaAllah saya rasa dalam beberapa minggu lagi insyaAllah kita dah boleh buka kelas fizikal. Sila datang ke kelas-kelas kami. Antaranya ada di Wangsa Maju Headquarters, dan di mana lagi tau? Ada satu di Penang, dan satu lagi insyaAllah ada di Kota Kinabalu lah, bagi kawan-kawan kita daripada Sabah dan Sarawak ni. Dan kuliah kita yang akan datang ialah oleh rakan saya, Ustaz yang handsome ni, Ustaz Khairil Anwar. Kita panggil dia KA, Ustaz Khairil Anwar. Dan Ustaz KA akan bentangkan tajuk ilmu Al-Quran. Bila ni? Mata saya tak apa nampak ni. Nantilah tuan-tuan tengok dalam iklan tu. Ustaz Khairil Anwar KA. Jadi insya-Allah semoga Allah temukan kita lagi dalam kelas-kelas yang akan datang. Seingat saya, kelas saya dengan saya ni ialah 2 kali seminggu. Jangan lupa saya akan blast dalam Facebook page saya dan Facebook personal saya, dan Brother Lim pun akan kongsikan kelas-kelas kita. Jangan lupa bagi peminat-peminat sirah untuk ikuti iklan-iklan kita nanti, insya-Allah. Jangan lupa Kota Kinabalu memerlukan center IDT di Kota Kinabalu. Mungkin ada peluang untuk tuan-tuan perempuan untuk ada amal jariah di situ kan. Jadi cuba tengok apa keperluan yang kami perlukan. Mungkin boleh sumbangkan barang terus ke, ataupun sumbangkan wang supaya kami boleh pergi dan beli sendirilah apa yang diperlukan untuk center. InsyaAllah center-center ini akan dimanfaatkan dengan
manfaat yang banyak insya-Allah. Dan kita juga boleh wakafkan buku-buku dari IDT, contohnya buku yang diterjemahkan, buku-buku yang ada dalam iklan sekarang ni. Jadi tuan-tuan yang berminat bolehlah ada QR code kat situ bagi siapa berminat. Jangan lupa untuk bersama kami lah dalam program-program kami yang lain. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa follow kan page 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 Brother Lim, page saya dan page IDT lah insya-Allah. Semoga ada manfaatnya dan cubalah mintalah bagilah feedback. Suara ni clear ke tidak? Ustaz ni suara ustaz cukup kuat ke tidak dan sebagainya. Jangan lupa follow lah Facebook, IG ataupun YouTube Brother Lim Jusun. InsyaAllah dengan itu semoga Allah jumpakan kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.